Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah hadir hari ini. Kita di Kubu, kita akan kembali kepada kita ada tetamu jemputan Aaron Dinesh yang akan membentangkan satu pemikiran daripada Alexander Dugin. Di pemikiran mungkin beliau akan mengupas dari segi tajuk dia adalah Introduction to Alexander Dugin. So tanpa melengahkan masa, saya terus kepada beliau lah. Ya, dah aku mulakan dengan apa yang aku fikirlah tentang sejarah pemikiran Rusia. Bagi pendapat aku, Rusia tak dapat menemui seorang ahli pemikir yang hebat sejak Vladimir Ilyich Lenin. Pemikir dalam maksud dia seorang political theorist. Jadi setelah kejatuhan Soviet Union pada tahun secara rasminya pada tahun 1991, aku rasa Dugin inilah yang terbaik. Kerana pertamanya dia berakar kepada tradisi, konteks dan juga ideologi tempatan yang ada di Rusia. Dan itu memang original tetapi tidak original kerana ia berdasarkan karya lain, kan? Di dalam fasa Rusia dari zaman empire-nya sehingga Soviet Union dan sekarang di bawah rejim Putin. Ya. Alexander Dugin merupakan seorang pemikir tradisional. Saya manggilnya seorang pemikir kerana skop pemikirannya sangat luas. Dari falsafah teoretikal sehingga geopolitik. Itu keluasan pemikiran dia. Jadi saya kategorikan dia sebagai pemikir sajalah. Alexander Dugin adalah bekas pensyarah di Moscow State University, antara universiti yang terbaik lah dalam bidang pengkajian, apa-apa kajian dari zaman Soviet sehingga sekarang. Kontraknya baru ditamatkan disebabkan tekanan dari student-studentnya sendiri yang dia memanggil sebagai the liberal faction di dalam masyarakat Rusia, kan? Jadi Alexander Dugin ni dia merupakan seorang pemikir tradisionalis. Jadi yang penting baginya adalah persoalan modernity, persoalan modernisme, dan kritik terbesarnya adalah tentang modernisme, tentang fasa moden ini dari abad ke-18, permulaan pencerahan sehingga sekarang, sehingga zaman kapital imperium. Setiap tradisionalis akan mengkritik modernisme dari segi sosiologinya, dari segi politiknya, dan dari segi ekonominya. Kerana bagi mereka modernisme ini adalah pemikiran yang telah mendistorsi segala kegembiraan dan keadaan manusia yang sebelumnya. Okay. Jadi Alexander Dugin dia dipengaruhi oleh macam-macam orang sebab dia luas, jadi pengaruh dia pun sangat luas. Dari segi ideologi politik falsafah ni, Alexander Dugin dia dipengaruhi oleh Rene Guénon. Rene Guénon ni antara pemikir tradisionalis pada tahun 30-an 40-an dulu. Julius Evola ni dia merupakan asalnya seorang fasis, tapi dia telah keluar dari fasisme dan lebih menumpukan pada tradisionalisme, kan? Alfred Mackinder, bapa geopolitik. Antara bapa, bukan boleh katakan bapa kerana dia adalah pengembang ilmu geopolitik ni. Dan juga Haushofer ni adalah seorang lagi yang mengembangkan geopolitik dan memberikan struktur ilmu geopolitik yang sedia ada sekarang ni. Okay. Antara buku Alexander Dugin yang terkenal adalah, yang paling terkenal buat masa sekarang ni, The Fourth Political Theory, yang saya akan bincangkan sekali lagi.
Tapi sebelum tu dia telah menulis satu buku. Nama buku tu Foundations of Geopolitics. Foundations of Geopolitics ni merupakan buku yang menceritakan tentang bagaimana tatanan dunia baru menurut geopolitik Rusia harus dilakukan, harus distrukturkan ke dalam dunia. Sampai sekarang buku tu menjadi buku asas untuk sekolah ketenteraan di Rusia. Dan antara buku tentang geopolitik, buku ketenteraan yang terbaik pernah keluar dari Rusia pasca kejatuhan Soviet Union. Ya. Alexander Dugin juga mengambil idea dari pemikiran tokoh-tokoh tempatan yang telah disisihkan pada tahun 20-an dan tahun 30-an, kerana disebabkan pada waktu itu revolusi Rusia, orang Rusia ramai pergi keluar. Itu adalah fasa awal revolusi Rusia 1917 sehingga 1923 sebelum Lenin mati, kan. Jadi pemikiran dia berdasarkan orang yang saya nak sebut ni, Savitsky, geopolitik Rusia, structural linguistics, Trubotsky, law, Alexev, historical science, Vernadsky. Ini adalah pemikiran-pemikiran selain daripada Martin Heidegger, selain daripada Julius Evola, selain daripada René Guénon, Alfred Mackinder, Haushofer, yang dia ambil sebagai corak pemikiran dia. Kerana yang saya sebutkan tadi, Alexander Dugin ni unik kerana dia betul-betul berdasarkan pada asasnya pemikir-pemikir Rusia yang dulu yang pernah disisihkan sewaktu revolusi Rusia. Pemikir-pemikir yang boleh dikatakan anti Eropah Barat dan ingin mengembangkan idea Eurasianism sebagai perpisahan antara Eropah Barat dan tamadun Eurasia. Ya. Jadi kita masuk ke Fourth Political Theory. Idea dia yang paling agung lah boleh dikatakan. Bagi Alexander Dugin, sejarah ini tidak linear. Sejarah ini tidak berterusan dengan progresifnya, menurut tahap. Sejarah ini adalah benda yang kita boleh kawal dan kita boleh ciptakan. The manufacturing of reality, berdasarkan apa saja. Dia tidak semestinya linear, mengikuti satu garis lurus. Ia boleh bengkok, ia boleh U-turn, ia boleh macam-macam, kan? Jadi Fourth Political Theory ni membawa balik idea traditionalism berdasarkan konteks Rusia. Kerana bagi dia, pertama, ideologi yang semuanya berasal daripada modernisme, zaman moden ini, dari abad ke-17, abad ke-18 hingga sekarang telah gagal. Dan ideologi-ideologi itu adalah liberalisme, marxisme dan fasisme atau statism fascism. Bagi dia, semua teori politik ini telah gagal dan semakin hilang. Jadi dia menciptakan sintesis baru ni. Sintesa baru ni adalah the Fourth Political Theory. Kerana liberalisme adalah berdasarkan individu. Political subject dia adalah individu. Fasisme, political subject dia adalah berdasarkan kaum. Marxisme adalah berdasarkan kelas. Tetapi Alexander Dugin mengemukakan satu idea yang baru, satu political subject yang baru, yang perlu dikemukakan, yang perlu dibawa, yang perlu dimaterialisasikan untuk perkembangan tamadun manusia mengikut cara tradisional, iaitu Dasein. Dasein ni adalah konsep yang sangat susah difaham. Ialah konsep yang telah sebenarnya dari zaman Hegel, seperti yang saya cerita kepada saudara Fazli tadi. Zaman Hegel sudah ada Dasein, tapi Dasein telah diperhalusi, telah dikembangkan dengan lebih baik oleh Husserl dan Heidegger. Dasein ini adalah kesedaran, adalah bentuk kesedaran yang mengetahui tentang kesedarannya. Bentuk kesedaran yang mempersoalkan
nalurinya mengikut existence, mengikut kewujudan dia, wujudiahnya. Dasein ini berbentuk individu tetapi dia tidak terpisah. Dasein ini berkaitan dengan in der Welt sein. Kata Heidegger, in der Welt sein, being in this world. Jadi dia tidak terpisah dari dunia. Keadaannya tidak terpisah dalam keadaan materinya. Dia satu. Dia seperti monoism, dia seperti oneism. Dia tidak terpisah dan dia membentuk kewujudan. Jadi dia mempersoalkan balik maksud kewujudan. Dan ini tidak berdasarkan ketiga idea politik tadi yang berdasarkan moderniti, iaitu liberalisme dengan individunya, marxisme dengan kelasnya, fasisme dengan kaumnya. Ini adalah persoalan yang paling radikal untuk menanyakan tentang kewujudan itu sendiri. Bagaimana kita mendefinisikan diri kita dan apa pentakrifannya dan apa yang perlu kita renungkan. Dan Dasein ini tidak lari daripada proses perenungan tentang dirinya, tentang wujud. Dan apakah yang otentik tentang kewujudan dan apakah yang tidak otentik. Yang otentik tentang kewujudan adalah seperti tadi, kesedaran yang mengetahui kesedarannya di dalam dunia untuk menciptakan kesedarannya. Itu adalah otentik. Yang tidak otentik, apa yang disebutkan oleh Heidegger adalah everydayness, feminologi ya, everydayness, keadaan tiap hari yang kita telah dibungkam dari sein kita, dari kewujudan kita, wujudiah kita. Ya, itu adalah ideanya. Alexander Dugin juga mengemukakan dari segi political subject, tapi dari segi struktur politik yang dia mahukan, Alexander Dugin adalah seorang yang mengajukan pengembalian imperial menurut tradisi tradisi yang beratus tahun ada di dalam masyarakat dan kini sedang dihakis oleh modernisme itu sendiri. Seperti contoh, kita lihat Empire British. Bagi Alexander Dugin, Empire British itu bukan empire tetapi anti-empire, kerana ia berdasarkan peluasan kekuasaan yang menentukan pergerakan kapital. Jadi dia anti-empire. Dia berdasarkan jajahan yang sistematik yang berdasarkan kapital. Tetapi empire yang betul, imperial, realm imperial yang betul bagi Alexander Dugin adalah ada foundation, adalah asas sacred tradition itu sendiri. Seperti Tsar di zaman Rusia. Tsar itu Caesar lah. Caesar itu Grand Emperor untuk satu realm, untuk satu kawasan tu. Ya, jadi Alexander Dugin tidak mengajukan empire seperti empire kapital, seperti Pax Americana atau Pax Britannia atau Pax Judea. Dia mahukan sacred traditional empire yang berdasarkan kekuasaan gereja dan juga kekuasaan Tsar sebagai wakil gereja, yang ada juga konsep ini di dalam sejarah Melayu, di antara Demang Lebar Daun dan bukan Demang Lebar Daun dan si apa nama dia, si Sapurba. Sang Sapurba. Rakyat dijaga oleh raja, raja yang menjaga rakyat, lebih kurang macam tu. Dia percaya pada konsep itu. Dan konsep tradisional tu adalah bagi dia konsep yang paling mutlak sekali untuk mengakhirkan semua distorsi, semua kegagalan yang diberikan oleh imperialisme, liberalisme yang wujudkan di dalam dunia ni, dan di dalam fasah yang paling tingginya, iaitu imperialisme itu sendiri. Jadi Alexander Dugin dia mahukan Tsar. Dia mahukan satu pengembalian sacred tradition, tradisi kita yang berdasarkan ekastologi.
Ekastologi ini adalah pengkajian ilmu akhirul zaman, pengkajian ilmu akhir zaman, pengkajian tentang kehilangan dunia yang ditetapkan oleh kitab-kitab agama Abrahamik, agama Samawi. Dan ini sekarang ekastologi ni jadi satu academic study. Dia bukan satu study mata-mata baca dan menafsir seperti itu. Ia menjadi satu study yang sistematik, satu pengajian yang sistematik. Ya, jadi Alexander Dugin dia melihat dunia juga dari sudut ekastologikalnya, ilmu akhirul zaman, pengajian melalui ilmu akhirul zaman. Ya. Dan dalam konsep politiknya juga, Alexander Dugin memberikan satu idea untuk satu tatanan dunia yang baru, iaitu the multiplicity of civilization. Bahawa di dalam setiap tamadun ada unsur demokrasi dalam erti kata moden ya, ada unsur kasarnya, dan itu wujud di dalam semua tamadun, dan tamadun itu adalah unit yang tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan antropologi barat, liberalisme yang menganggapi dirinya universalis. Jadi Alexander Dugin mengkategorikan liberalisme dan semua pemikiran moden ni sebagai rasis dan juga sebagai universalis. Universalis ini sejagat, pembentukan sejagat dalam cara dalam zaman kolonial, colonialism. Kalau dalam zaman sekarang globalisasi, kan? Jadi Alexander Dugin tadi dia ingin membawa semula idea ini bahawa setiap tamadun ini unik dan setiap tamadun ini tidak perlu interfere dalam tamadun yang lain. Ya. Dan bagi dia, tamadun Rusia itu adalah berdasarkan apa yang ditinggalkan oleh Soviet Union. Satu kawasan yang luas itu. Sebenarnya sebelum Soviet Union, Empire Tsaris itu sudah seluas apa yang Soviet Union ada pada waktu itu. Ia hanya mewarisi. Pada zaman itu tidak ada Ukraine. Mungkin ada puak-puak masyarakat Asiatik yang berkelompok yang tidak bernegara. Tapi pada zaman itu tidak ada konsep negara. Jadi Ukraine tidak pernah wujud seperti mana Ukraine wujud sekarang ni. Ukraine hanya wujud kerana Ukraine telah ditandatangani dekri untuk kewujudan Ukraine pada tahun 1923 oleh Lenin. Jadi bagi dia mempercayai multiplicity of civilization, atau nama lainnya Grossraum. Grossraum ni bermaksud kawasan yang luas. Di mana setiap tamadun itu yang ada tradisi, budaya dan kesatuan geopolitik yang sama harus dikumpulkan di dalam satu ruang geopolitik, ruang tanggungjawab geopolitik yang sama. Iaitu contohnya pengembalian Empire Rusia. Sebab Alexander Dugin juga merupakan seorang Orthodox Timur, Kristian Orthodox Timur. Kristian Orthodox Timur di Rusia mahukan Tsar sebagai pelindung dan juga sebagai warisan mutlak, penjagaan ke atas kekuasaan dan psiki, tidak berpisah, kekuasaan dan psiki orang Rusia Kristian Orthodox Timur. Untuk Rusia, dia mengajukan konsep yang saya akan kupaskan ni, Eurasianism, yang berasal dari tamadun Turanik yang berkembang menjadi Ruski Mir. Ruski Mir ni maksud the Russian world, dunia Rusia. Dan kemudian Bolshava Rusia, Greater Russia, Rusia Raya. Dan dia merasakan ini adalah, kalau ini dapat dicapai, ini adalah pencapaian yang paling baik. Kerana ia menolak universalism, kesejagatan ini. Kerana tidak ada kesejagatan. Kesejagatan ini adalah palsu kerana ia telah dipaksakan dari zaman moden, iaitu abad ke-18. Enlightenment, the intensification of colonialism dan segalanya.
Dan ini adalah paling perfect baginya, kan? Kerana semua tu adalah distorsi tentang manusia. Kerana bagi dia manusia, antropologinya berbeza dari segi geografi, sosiologinya berbeza, agamanya berbeza, semuanya berbeza. Mungkin ada nilai sejagat, tapi perbezaan ini bermaksud keunikan itu harus dipelihara. Bagi dia tidak ada rasisme, tetapi ada sentrisisme. Rasisme ini adalah pathological baginya. Dengar, pathological ini bermaksud tidak waras. Dia tidak waras, satu kegilaan. Yang adanya di dalam tamadun manusia ada sentrisisme. Seperti contoh, saya ambil contoh yang mudah. Seorang Cina pasti akan pergi ke seorang Cina lah yang lain. Kalau seorang Cina itu mengetahui bahasa Putonghua, Mandarin, itu adalah kecenderungan semula jadi. Kerana pemahaman yang mudah, the sharing of the same culture, itu ada centrism, tetapi tidak ada racism. Racism ini konsep superior yang hanya diwujudkan pada abad ke-18 oleh kolonialisme, imperialisme di atas perkembangan rationality. Ini yang rationality yang barat agung-agungkan membawa superiority. Rationality pada zaman itu tidak bermaksud semua orang adalah manusia yang bebas dari segi individunya, yang boleh memikir dan boleh membuat pilihan sendiri. Itu adalah karut. Yang adanya adalah superiority dari segi pemikiran kerana tahap pertamadunan mereka mencapai dua aspek yang berbeza. Aspek pertama itu pencapaian pemikiran, pencapaian materi. Aspek kedua iaitu adalah geografi. Kalau geografi memainkan peranan, ia bukan ekonomi saja. Ekonomi tidak cukup untuk dianalisa kalau ianya tidak ada geografi. Ya. Jadi balik kepada konsep Grauss-Raum tadi. Bagi Alexander Dugin, Grauss-Raum atau multiplicity of civilizations ini adalah membagikan dunia dengan pertama, geopolitical sphere of responsibility. Sfera geopolitik di atas tanggungjawab sebuah continental state. Sebuah kekuasaan di bawah daulah kontinental, daulah yang membentuk benua. Dan juga persamaan budaya dan juga hakikat sejarah yang sama. Seperti saya ambil contohnya, di Rusia ada ramai puak Asia Tengah di situ yang berbeza agama semua, tapi yang membuatkan mereka ada sedikit identiti yang sama adalah kekuasaan yang pernah ada, yang pernah wujud di zaman Empire Tsar dulu, iaitu ruang budaya yang di dalamnya berbeza tetapi mempunyai kekuasaan yang sama. Kerana kadang-kadang kekuasaan daulah ini boleh, kekuasaan state, kekuasaan daulah ini melepasi ruang budaya. Tetapi ruang budaya sendiri ada hadnya. Ada hadnya yang tersendiri mengikut budaya, mengikut imigrasi masyarakat itu dari perkembangan zaman ke zaman. Ya. Jadi Eurasianism ini adalah konsep yang mutlak baginya dalam membentuk dunia, yang bermula dengan Eurasia, tamadun Eurasia itu sendiri. Kedua bersambung dengan Eropah Barat. Ketiga bersambung dengan kebudayaan Arab, tanah kebudayaan Arab, sehingga mungkin batasnya adalah, kalau dari segi geografinya, Iran Timur, India dan konsep Greater India ni. Tapi konsep Greater India ni bermasalah sikit, sebab konsep Greater India ni adalah konsep yang dipolitisasikan oleh sejarawan di India untuk membina satu sifat nasionalistik patriotik yang tinggi ke atas keagungan India, kebangkitan, identity construction, program identity construction dia. Dan juga satu lagi masalahnya, kalau kita membawa Kepulauan India atau Nusantara atau Dipantara ini ke dalam tamadun India adalah perbezaan ruang agama budaya yang sangat ketara.
Jadi ia tidak boleh, walaupun ada unsur tradisional Hindu-Buddha yang masih berkekalan sehingga sekarang, tetapi saudara perlu ingat juga ada juga elemen anamistik yang masih berkekalan sehingga sekarang, iaitu berpanjangan saya rasa lebih 2000 tahun, lebih lama daripada zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha bila start? Abad ke-7. Abad ke-7 sehingga abad ke-16. 16. Ya. Jadi Alexander Dugin dia merasakan bahawa tamadun harus dibagikan seperti itu menurut ruang budayanya, mengikut juga cohesive force of the state. Cohesive force of the state, paksaan daulah tentang sfera tanggungjawab. Ya. Apa lagi ya? Apa lagi? Alexander Dugin, dia hubungan dia dengan Putin ini yang ramai yang kontroversial. Hubungan dia dengan Putin, dia antara penasihat Putin yang tidak formal, dan dia ada banyak link dengan pegawai-pegawai tinggi di dalam ketenteraan Rusia sebagai penasihat geopolitiknya. Tetapi kaum liberal Amerika menuduh dia sebagai tukang fikir, tukang cakap, tukang segalanya Putin, yang bagi saya tidak betul lah. Dia hanya jumpa secara tidak formal, bagi pandangan dia dan lain-lain. Bukunya Folk Political Theory itu memang sangat berpengaruh. Sudah diterjemahkan ke dalam lebih 7-8 bahasa, dan bahasa Farsi pun ada sekarang ni. Dan Folk Political Theory ni ada impak yang besar di Eropah sekarang ni, ke atas satu gerakan yang baru di Eropah yang bernama New Right. New Right ini adalah gerakan kanan intelektual yang hampir sama dengan radical left. Radical right, radical left, satu benda yang sama antara mereka, iaitu perlawanan ke atas global elite. Mereka dua boleh share benda yang sama, dan ini titik temu mereka antara New Right dengan radical left. Dan kebanyakan paleo-konservatif ada dalam spektrum politik, dan konservatif itu ada pecahan lagi, ada paleo-konservatif, dan konservatif paling ekstrim sekali adalah tradisionalisme yang menolak sama sekali semua kemodenan di dalam dunia ini sebagai satu kesakitan jiwa. Satu kesakitan jiwa. Ya? Jadi okey, balik pada poin saya tadi tentang folk political, buku dia Folk Political Theory. Setelah pengaruh ramai gerakan di Eropah Barat, dan Amerika menuduhnya sebagai bukan saja memberikan pemikiran tapi duit dan segala untuk organize dunia, yang sebenarnya tidak betul. Kerana bukunya dia telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Pengaruh dia ke atas New Right sangat prominent sekarang ni. Ya. Alexander Dugin dan Rusia. Alexander Dugin dalam pandangannya tentang Rusia mengalu-alukan satu strategic partnership di antara Rusia dan China di zaman imperialisme moden ini, yang kita lihat dari era wild globalization. Saya memanggilnya globalisasi secara liar, kerana tidak ada check and balance di antara kekuasaan sfera pada waktu itu, di antara blok timur dan blok barat. Globalisasi yang liar ini yang dinamakan Pacific Century ini sedang terakis kerana kekuasaan ekonomik, kekuasaan geopolitikal, kekuasaan regional China. Jadi dia mengalukan partnership di antara Rusia dan China untuk melawan hegemoni Amerika dan mencipta idea konsep politik ini yang dia ajukan, iaitu the multiplicity atau the multipolarity of civilization. Satu tatanan dunia baru yang berdasarkan budaya, yang berdasarkan ruang budaya sejarah, ruang budaya sejarah politik 300-400 tahun dahulu, untuk melawan satu benda, imperialism, universalism di atas, ke atas sudut budaya. Kerana seperti yang saya ni mengulang ya, seperti yang saya cakap tadi, Alexander Dugin dia melawan universality,
kebudayaan, nilai-nilai sejagat. Persoalan dia tentang undang-undang, nilai, etika dan moral itu sangat berbeza. Dia ada, sebab seperti yang saya cakap tadi, dia ada sejarah yang berbeza, antropologi yang berbeza, sosiologi yang berbeza, segala-galanya yang berbeza. Ya. Jadi saya rasa sampai itu je lah. Saya lebihkan soalan. Dan saya lebih senang saya nak jawab menurut soalan. Ya. Okay, terima kasih saudara Aaron. Itu sedikit introduction mengenai Alex Dugin dan buku dia Political Theories. Okay, kita buka pada soalan. Soalan? Ya. Satu kau cakap authentic kan, satu lagi not authentic kan. Ini authentic experience. Okey, not authentic tu apa? Aku punya nota tak dapat tangkap. Authentic experience itu adalah zain, adalah keberadaan, adalah sebab perkataan ini dalam bahasa Melayu saya rasa tak ada orang yang pernah translate zain. Yang paling dekat adalah kewujudan. Kesedaran yang sedar, yang mempersoalkan dan ingin membentuk kesedarannya. Dia bermula dari individual untuk manufacture reality seperti dia mahukan, yang harus datang dari bentuk atomnya, individual. Non-authentic ini apa yang dipanggil oleh Martin Heidegger sebagai everydayness. Dasein yang tidak mengetahui alamnya. Zain yang tidak mengetahui tentang apa yang dia buat walaupun dia membuatnya, seperti tukul, seperti seorang So dia berlawanan dengan autentik lah. dah berlawanan lah dia autentik. Ya. Jadi dia tak sedar lah dia buat. Okay, kita buka sama lagi soalan. Nanti jangan. Okey, boleh tahu kata yang Dugin ni sebenarnya dia bersetuju yang cuba nak bangunkan balik monarki. Setuju? Dugin adalah seorang yang memang menginginkan Tsar balik. Sebab Tsar ini adalah protector of sacred tradition. Gereja Orthodox. Confuskan ni dengan Marxis. Dia siapa cakap dia yang pernah Banyak orang tanya dia adakah dia Marxis atau tak kan. Adakah dia ni sama je? dia apa yang dia setuju dengan Marxisme ni, walaupun dia menentang Marxisme dari sudut akar usul ideologi ni adalah dari modernisme, tetapi dia setuju bahawa ada satu fasa di dalam perkembangan masyarakat Eropah Barat yang telah melemahkan kekuasaan monarki untuk pembawaan kekuasaan kapitalis burjuis atau elit bourgeois pada zaman itu. Dia setuju dengan tahap sejarah itu. Ya. Tapi dia tolak historis dialektika tu lah. Dia tolak. Dia tolak. Dia tolak. Dia ingin membawa existential politics. Ya. Existential politics, satu politics yang memang susah untuk didiskusikan sebab dia berdasarkan satu konsep a priori yang bernama Dasein, iaitu kesedaran yang sedar tentang dirinya sedar. Jadi saya sendiri susah nak bayangkan, kecuali kalau ianya adalah dipaksakan oleh kuasa backing, baru orang ada masa untuk memikirkan, merenungkan. Sebab konsep Dasein ni perlukan satu masa yang penting, iaitu contemplation, renungan untuk menyoalkan keberadaan dia di dalam dunia ini, yang di antara lahir dan di antara mati. Itu zatnya, itu wujudiahnya. Okay, kalau bahasa senang yang Dasein tu tadi sebenarnya adalah kajian fenomenologi lah. Tak ni bahasa paling senang sebab dia ni saudara Aaron very kaya dengan pembenaran kata lah. Dia tadi Dasein tu dah Jerman Jerman punya origin, tapi sebenarnya fenomenologi lah.
Jadi kalau authentic is a more to the Hegelian, iaitu dia ada phenomenology of the spirit. Yang satu lagi to the Heidegger is a non-authentic. Non-authentic boleh check mentalism, iaitu kajian on the substance and the attributes of the consciousness. Kalau yang authentic go the kajian phenomenology on the mind, yang more to the manifestation of order. Tak, ini bahasa mudah. Tak, design tu bahasa Jerman, tapi sebenarnya fenomenologi. Yalah, betul. Kesedaran. Jadi dia adalah satu kesedaran lah, fenomenologi. Fenomenologi adalah satu kajian kesedaran, iaitu authentic more to the mindscape, yang akan go to the manifesting of order lah. Ada 3 order lah kalau ikut Heidegger, ikut Hegelian ada 3: manifestation of God, universe and humanism. Ide. Lepas ada 3. Tapi kalau on the non-authentic, dia pergi to the mentalism, more to the brain function lah, iaitu higher brain function go to the attributes of the function. Kalau yang lower is the substance of the function. Ni dalam kajian fenomenologi lah. Yang tadi bahasa Jerman, Dasein tu kan. Okay, ada soalan lain? Tak, saya senang kan. Saya senang ke soalan tu lah. Jerman pergi Inggeris senang sikit. Jerman ke Inggeris senang sikit. Jerman Inggeris senang. Satu soalan kan. Sekarang ni, dunia sekarang ni dah memang globalize. Of course. Immigration semua. Jadi kalau tiba-tiba kan Malaysia nak bawa Malaysia Raya ke apa kan, Melayu Raya ke apa kan, kita ada 40% orang bukan Melayu yang tak berkongsi fenomenologi tadi. So bagaimana, adakah balik ke negara sendiri ke macam mana? Ya, dia satu kerana dunia ketiga mengalami imperialisme kolonialisme. Imperialisme kolonialisme dari satu aspek pengembangan masyarakatnya adalah plurality. Plurality kerana ada immigrant labor. Pada dasar ekonomi, tak kira lah British, Perancis, siapa lagi ya, Spanyol ke apa kan, sama dia ada benda ni. Spanyol bawa Negro ke sini, Belanda pun berdagang Negro dengan Belanda. Belanda berdagang Negro dengan Spanyol. Macam tu aja. Jadi untuk keadaan tempat kita, multiplicity of civilization ini boleh diwujudkan atas dasar bahawa masyarakat mengalami social evolution. Pada perkembangan masyarakat Nusantara itu sendiri. Kerana Alexander Dugin sebenarnya, dia dari segi ekistologinya, dia mengambil konsep-konsep yang ada di dalam kaum pribumi Rusia. Kita boleh ambil benda tu yang sama dan kita boleh assimilate. Dia hanya satu ruang sfera, tapi tak perlu balik ke apa. Dia hanya ruang ketamadunan berdasarkan tanggungjawab. Kalau bukan budaya, kita boleh menggantikannya dengan tanggungjawab. Ya. Soalan Dunia ni memang globalize. Dan satu lagi, Alexander Dugin punya gerakan ni, the Eurasian Movement ini adalah satu gerakan pinggiran yang menentang globalisasi ni. Ini adalah efek, tak kira radical left, radical right, dia ada sentimen yang sama ke atas globalisation. Kerana pertamanya radical right ini, mereka mahukan elit nasional mereka ada, tetapi itu adalah struktur hierarki yang sangat lama yang mewujudkan elitnya. Radical left pula menentang dari segi dasar globalisasi itu adalah kapitalisme yang paling tinggi, dan ia adalah penjajahan nilai yang paling gila, yang paling sakit jiwa, yang paling gila sekarang ni. Dua sudut pandang yang berbeza, tapi mereka share perlawanan, nilai perlawanan yang sama. Radical left, radical right. Jadi Alexander Dugin dia boleh kerja sama. Walaupun mereka ni dari aliran moden, Marxisme ke apa, dia kerja sama atas dasar ini. Kerana Alexander Dugin mempercayai bahawa liberalisme adalah jelmaan syaitan yang terakhir di dalam dunia. Dari sudut ekistologinya, dia merasakan ini adalah perlawanan dunia yang paling akhir. Okay, soalan lain?
macam teori konspirasi Melayu jugalah Nusantara dia nak bawa, cuma dia saintifik kan benda tu lah Dia buat bahasa-bahasa lah macam nak kembalikan khilafah Islam lah. Ada masalah dengan khilafah dan dia pada masa yang sama Yalah, itu saya cakap dia macam nak bawa ke, macam tu cuma kalau kau pergi kat Malaysia dia panggil Daulah Islamiah. Kalau Dugin ni dia apa dia panggil? Dugin apa? Design. dan dia punya political subject. Political subject lah, bukan macam tu lah. Ya macam tu lah, betul. Jadi ini Isma kena ambil lah ni, Alexander Dugin. Sokong dia Isma dengan Eurasian Movement sama dalam bentuk ni. Dua kumpulan ini adalah kumpulan fikiran yang menentang globalisasi liberalisme. Itu sama, mereka boleh bekerja sama. Mereka tak ada masalah dalam hal ni. Dia ada itu persamaan lah, mesti ada perbezaan. Mungkin sebab Isma lebih saintifik saya rasa. Kajian dia tentang tamadun Lumeria, sebab saya pernah tengok berdasarkan pengalaman saya baca tentang Isma dia ada ambil benda-benda yang agak boleh dikatakan menggunakan mungkin pseudo saintifik tapi dikategorikan saintifik, Lumeria dan sebagainya. Alexander Dugin ni dia tidak menolak kajian sains. Dia menolak penggunaan sains di dalam liberalisme. Dan pada dia dalam sains dia ada elemen batin seperti sains materialisme tidak mau elemen dia macam tu. Aku nampak perbezaan dari segi itu sebab aku tak pernah jumpa Alexander Dugin itu tak begitu saintifik lah berbanding Isma tadi. Ya boleh dikatakan macam tu, tidak begitu ya. Isma lagi saintifik. Ya, boleh dikatakan. Tapi Isma bukan tradisionalis. Alexander Dugin seorang tradisionalis. Dia mahu pengekalan pure sacred tradition. Kalau di dalam tamadun Buddha contohnya ada Maitreya ini adalah Maitreya ini adalah penyelamat dunia yang akan datang. Islam percaya Mahdi. Ya, dia macam tu. Isma saya rasa dia boleh balance sedikit, dia boleh seimbangkan sedikit antara modernitas dan lebih konservatif. Mungkin Isma dia orang radikal konservatif. Alexander Dugin ni revolutionary konservatif, tradisionalis. Jadi saya macam tak bersetuju macam Dugin tu sama dengan Isma. Sebab saya tengok Isma more tu sebab tak dia ada budaya imperialis lah, macam penjajahan kolonial. Tapi kalau Dugin sebab tadi saya berbincang dengan saudara Aaron. Dugin ni sebenarnya dia more to the postmodernism punya philosopher kalau nak ikutkan, tapi dia tak establishment existential because sebab itu kita ambil dia punya term on the phenomenology sangat luas dalam post-structuralism. Jadi post-structuralism dia memang terbaik dan idea dia sebenarnya golongan akademik dan golongan falsafah menerima, tetapi ada abusing. Sebab tu terma geopolitik yang dia guna tu disalah fahamkan lah. Jadi saya tak rasa Isma ni macam Dugin kot. Saya terangkan. Aku rasa nak kasih dia jawab tu. Nak ni tadi pasal aku rasa bukan term saintifik tau, term ilmiah tu. Tapi bukan Isma. Aku rasa dia dengan The Patriot tu lebih ilmiah berbanding dengan Isma. Isma aku tak jumpa. Bukan term saintifik tau. Sure. Ilmiah lah. Isma tu dia bukan percaya pada teori konspirasi je. Dia teori konspirasi Dia tak kaji tak mana purba. Aku tak. Tapi kalau dia kaji yang purba. Itu. Ya. So, satu lagi benda aku lupa nak cakap, perbezaan Isma dengan Alexander Dugin. Alexander Dugin ni menganggap rasisme, menganggap perkauman ini satu patologi, satu kegilaan, sakit jiwa. Isma menganggap fitrah kaum ini adalah semuanya. Alexander Dugin mahukan religio, etno-religio, cultural religio, budaya, agama. Itu bezanya berbanding Isma. Isma lebih menggunakan konsep fitrah. Setiap orang ada ada zona dia, hampir sama dengan Alexander Dugin, tapi dia mengatasi apa yang Dugin mahukan, iaitu ruang budaya yang lebih ni lah.
Saya Sebab rasa. Islam pun dia tak nak kembali kepada Hindu Buddha. Of course, yes. Sebab kalau root Melayu, Ya. dia akan pergi situ kan. Maksudnya agama yang awal lah, tambah lebih awal lagi animist lah kan. Ya. Tapi contohnya macam dia ke walaupun dia patriot pun dia macam agak keislaman lah. Ya. Tapi kawan-kawan dia mengkaji artifak lama tentang itu yang tapi semua Ya. itu yang aku Islam Isma ni ratio agama, sudo. Ratio agama. Sebab agama sama sekali tidak mengajarkan sebarang bentuk perkauman. Tidak ada apa-apa maksud tentang kaum pun. Betul. Yang ada cakap bangsa. Sebab kalau dalam Dugin dan saya baca Dan satu lagi maaf, kaum ini adalah satu terma yang diciptakan oleh Barat pada zaman kolonialisme. Dia tidak pernah wujud. Sama macam homoseksual tidak pernah wujud terma itu. Homoseksual hanya wujud pada abad ke-18 pada zaman Victoria. Disebabkan pada zaman itu kekangan seks ke atas wanita ditingkatkan untuk mendapat satu state of order di antara gender role itu. Hanya itu saja. betul lah, kalau macam dalam sudut berfikir kita panggil ronda, dia ada ronda tau, ronda falsafah. Jadi kita boleh bezakan dalam berfikir ni ada 4 term lah, iaitu pseudo, lepas tu pre, lepas tu proc is the process, dan post. Saya melihat Isma ni lebih pada pseudo dan Alexander Dugin duduk dekat post lah. Alexander Dugin duduk saintifik dalam aspek ini. aspek Dalam aspek ini pengkajian budaya dan pengembalian budaya melalui kaedah yang saintifik. Bagaimana soalan asas ni, bagaimana kita menciptakannya di dalam abad ke-21. Dari situ dia saintifik, memerlukan kajian, memerlukan bermacam-macam metod. Okay, setuju. Soalan lain? Dia mau tu dia pseudo lah tadi. Isma, ni post. Hai, ni. Apa kau? Tak ada soalan, pelik aku. Bang, tanya. Tanya. Okay, sorry. sorry. Ingat. Imran Hossein. Imran Hossein. Persamaan dengan Imran Hossein. Persamaan perbezaan. Perbezaan mereka berdua datang dari dua sfera kebudayaan yang berbeza, tamadun Islam dan tamadun Ortodoks Timur. Tapi apa yang dikatakan oleh Sheikh Imran Hossein ini adalah dari tafsirannya mengikut eskatologi atau ilmu akhirul zaman, bukan semua Yahudi, bukan semua Kristian adalah musuh. Titik pertemuan, titik perkawanan di antara tamadun Eurasia atau tamadun Ortodoks Timur, kebudayaan Ortodoks Timur Kristian di Eropah Timur dan Rusia dan Islam adalah kerjasama. Mereka boleh bekerjasama. Mereka adalah golongan Kristian yang boleh dipercayai, yang boleh kerjasama untuk merebutkan balik satu tempat, Konstantinopel, Istanbul. Alexander Dugin dia mahukan Istanbul itu dikembalikan pada dunia Kristian Timur Ortodoks, dan mereka boleh bekerja sama pada akhir zaman nanti melawan liberalisme. Itu jelmaan terakhir syaitan di atas dunia sebelum dunia ini dihancurkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Jadi percaya Macam-macam bila dia cakap macam modernity tu je, maksudnya dia mengatakan bahawa yang dalam ni I strongly believe that modernity is absolutely wrong. Modern ni semua segalanya salah. model. Dan USA, Amerika Syarikat adalah manifestasi ada apa yang saya benci. Ya. Betul. Modernity was, ini macam mana? Ada penjelasan. Ya. Sebab dia ni memang primitif, tak nak macam mana? Nak ni tidaklah primitif juga, tetapi yang dominan adalah budaya tradisional itu. Dia pernah cakap, Alexander Dugin pernah cakap, kita rebut Eropah, kita merampas teknologi mereka untuk kegunaan kita. Dia tradisionalis dari sudut political subject of society. Dia tahu bahawa dunia ni berglobalisasi dan segalanya. Memang susah kita nak patah balik benda ni. Memang susah kita nak reimagine a world 500 tahun dahulu. Kecuali kalau kita hancurkan dunia dengan tangan-tangan kita sendiri, kita nuke semua orang. Boom 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 sini sana. Mungkin kita boleh balik. Dan itu bukan tradisionalisme, itu adalah
live experience yang berlainan di dalam satu alam yang berlain, alam pasca nuklear. Contohnya kalau dunia ini dinuklear kan, macam-macam. Ya. Bagi dia sifat dan jelmaan terakhir adalah liberalisme. Perlawanan terakhir, tak perlu dah fikir pasal fasisme, komunisme, marxisme apa semua. Yang perlu fikir sekarang ni adalah liberalisme. Dan liberalisme ini adalah bermasalah kerana baginya dia adalah rasis dan dia adalah universalis. Rasis dalam maksud yang saya cakap tadi, dia memaksa disebabkan kolonialisme dan macam-macam. Dia mensejagatkan benda yang tidak sejagat. Saya faham ada kesejagatan. Macam contoh saya ambil ni. Dalam masyarakat kita dan masyarakat Eropah ada hormat. Tapi persoalannya hormat yang macam mana? Itu yang berbeza. Bila saya cakap ini ada, tetapi persoalannya, intinya, pengisiannya itu yang berbeza. Jadi macam tu. Jawab tak soalan kau? Tak, maksud dia kita pakai je teknologi lah. Ya, boleh je ya. Teknologi tidak ada masalah lah bagi dia. Okay, tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah pengekalan hierarki suci, di mana Straya ni adalah padri-padri Christian Orthodox yang sangat berilmiah. Sacred tradition. Ini yang perlu dikekalkan. Ini sepatutnya menentang kalau macam apa yang cuba dibuat di Wahabi di Mekah lah. Maksudnya penghancuran tempat-tempat suci. Maksudnya benda-benda. Aku rasa Alexander Maksudku imperialisme ni dia buat akhirnya dekat tempat kau ni adalah apa nama Britain, ada benda-benda yang moden lah. Tapi benda-benda yang suci, benda-benda yang kudus, yang sakral, sebab dia lama. Jadi benda ni dikubur lah, maksudnya macam mana? Tak dibiarkan. Jangan maksudku kalau apa nama kita kata Junaiduddin ni ke arah tu lah. Maksud dia seperti mana bukan setakat tradisionalis dalam Kristian, maksud dia dalam Islam juga. Dia macam biar Islam mengatur hidupnya sendiri. Sebab ada sekte dalam tak tahu, saya tak tahu pasal Kristian tau. Tapi dalam sekte dalam Islam yang so-called progress menghancurkan benda-benda suci atas nama progress tadi. Jadi benda-benda suci dihapuskan atas nama modernity. Benda tu didirikan. Jadi dia bukan tak sepatutnya kalau namanya agama dia akan mempertahankan benda suci yo. Boleh jadi atas nama agama dia mempertahankan. Jadi dia agama ni dari kitab suci ada macam-macam interpretasi. Ada yang cakap Tuhan ni ada organ. Ada seorang pemikir Islam cakap Tuhan ni ada organ. Tuhan ni boleh turun, naik, bawah, atas. Dia adalah diversity of thought di dalam Islam. Dan mungkin diversity of thought itu perlu mengasingkan dirinya yang lain di dalam satu umbrella kategori. Tapi masalah Dugin dengan Wahabi ni adalah Wahabi ini bekerjasama dengan Imperial Amerika. Itu masalah dia, itu inti dia. Bagi dia kau boleh sebab Dugin dia sinkretik. Dugin perlu dipahamkan. Dugin adalah sinkretik. Dia mencampurkan tradisi Ortodoks Timur dan juga kebudayaan tempatan. Manakala Wahabi ini adalah Protestan Islam yang radikal. Sebab di Karbala tempat-tempat suci masih dijaga. Jadi tempat-tempat lama masih sangat baik lah. Tapi bukanlah kita nak angkat Syiah ke apa nama. Point benda-benda macam ni Kau sebagai pengajar sejarah patut marah juga. Jadi tamadun. Jadi dalam konteks pemikiran Dugin, dia sinkretik. Bermaksud dia bukan jadi agama saja, dia jadi agama budaya. Agama budaya. Dan ada hak untuk orang Iran nak Hazrat ini, Hazrat itu, apa dia punya mausoleum itu boleh dikekalkan, tak masalah. Dan dia satu poin yang aku nak tambah, dia dengan Sheikh Imran Hussein. Sheikh Imran Hussein cakap dia, okey, kau boleh ambil Masjid Biru balik, ambil minaret, buang minaret, ambil balik. Imran Hussein je. Betul. Mereka strategic partner. Dia Alexander Dugin mengkaji geopolitik dari pandangan ecstological dan juga dari pandangan realist. Dia menyokong alliance, partnership di antara Rusia dan China untuk mendirikan New Silk Road.
jalan sutera baru, jalan sutera baru. Tapi dia juga membacanya dari segi ekologinya, ilmu akhirul zamannya. Tapi kalau Aiden, kalau kau ada baca tu grup, nama dia Hakim. Ya. Tapi kau rasa dia lebih nama dekat dengan Isma, dekat dengan Dugin. Sebab dia percaya pada Siapa grup ni apa? Hakim. Bawa Wan Faisal lah, Wan Faisal yang The Gang lah. Okey. Aku nampak kemiripan yang dia orang pun pro pada monarki kan. Monarki jenis dia lah. Jadi itu macam mana? Sebenarnya aku boleh katakan macam ni lah. Wan Faisal itu ala Dugin Malaysia. Aku boleh katakan macam tu. Wan Faisal, apa nama dia? Yang UMNO punya tu. UMNO. Forget it lah. Macam ni kot, ni dia Oh, think tank Faisal tu. think tank UMNO. Dia boleh katakan sebab dia dari segi penyamaan ilmu dia idea tu. Kan. Dia bukan idea. Dia dari segi Faisal lah. Dia bukan Faisal lah. Dia bukan yang kawan Dr. Masli apa semua. Dia yang tadi yang dia cakap spektrum politik yang apa radikal apa? radical left, radical left, radical konservatif lah. Dia pun agak pandangan dia macam agak Ya. dia word geopolitik lah. Word dia geopolitik. Dia geopolitik, dia pro monarki. Aku rasa dia dengan Dugin memenuhi kriteria itu. Aku belum baca tentang dia sangat banyak. Sama ada dia mau protect sacred tradition. Sebab ini inti parti. Itu memang ada dia punya tu. Ada, jadi aku boleh katakan Itu yang aku nak antara Isma dengan macam Isma tak ada sejarah. Yang dia ni ada memang aku menolak pun Isma dengan ni memang jauh. Bermula dari inti pemikiran yang asas ni, Alexander Dugin seorang anti rasis yang committed, tapi dia percaya pada penggolongan tamadun. Itu saja. Mana yang cakap dia orang ni jenis apa Kalau ada soalan lain, Ada soalan lain? Tambah. Tanya apa-apa saja. Tentang tradisionalisme ke, tentang terlalu tinggi lah. soalan lain? Ada soalan lain? Soalan? Dia nak main guli lah. Mungkin dia main permainan tradisional Rusia lah. Permainan tradisional Rusia tu apa? Aku nak cerita sikit pasal sejarah. Pada tahun 1024, Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur berpisah. The Great Schism. Ini yang asas perbezaan teologi, sosiologi dan semuanya. Inilah saya last point. Di dalam gereja Katolik, padri itu intelektual. Tetapi di dalam gereja Ortodoks Timur, padri tidak intelektual. Gereja itu tidak intelektual. Gereja itu spiritual. Tugas kamu pergi ke gereja adalah untuk mengembangkan kerohanian kamu dengan diri kamu sendiri, dengan berkontemplasi, dengan berenung, dengan macam-macam meditasi. Tetapi di dalam gereja Katolik, elemen khutbah itu penting, bermaksud dia ada sudut intelektual. Martin Luther, pembawa anjing yang bawa kapitalisme, menghancurkan peasant apa semua, menghancurkan monopoli gereja Katolik, Protestanisme di Jerman, tidak dikenali di Rusia. Jadi Alexander Dugin ni dia ada pengaruh ni ke? Apa Platonis ke? Platonis ke apa Sebab dia Euclidean ke Pythagoras ke? Sebab dia sacred sebab dia Moscow State University. Moscow State University adalah universiti pengkajian yang terbaik. Dia sangat umum tau. Pengkaji sangat umum. Kau boleh kaji tentang ni satu hari, dia cerita pasal The One. Dia ni kalau dalam pembacaan dia ada cerita pasal The One, the concept of unity. Dasein and Dasein, lepas tu dia ada cerita monad. India World Zain. Tidak lari, dia one. Dia ada cerita monad dalam ni, higher conscious apa kan. Jadi dia ada pengaruh Euclidean dengan Pythagoras lah. Aku rasa tidak banyak. Dia lebih pada existential politics si Heidegger. Lebih pada tu. Tapi sebab konsep Heidegger
Of course, the basic Heidegger tak concept ada itu. tapi macam Heidegger tak ada membincang Sacred tradition. sacred tradition sebab bila dia cakap unity dengan Tuhan apa semua Heidegger metaphysical. metaphysical tapi model Tapi on the dia mind tidak ada, functioning. dia tidak ada unsur Ah. tradisi. Tradisi. Betul. Jadi maknanya dia ada link to the Bukan, dia ada unsur tradisi. Ada Sebab unsur. Martin Heidegger dulu dia mahukan masyarakat tani. Dia suka apa yang dikatakan the rustic village life. okey. Ya. Tapi Dengan gereja timur pelik tu. Mula daripada gereja timur tu kat Rusia. Bukan dia dekat Konstantinopel tu. Konstantinopel. Di Konstantinopel. lepas Tapi dari sudut ni sama, bahawa dia bukan gereja intelektual, dia gereja spiritual. Spiritual lah. Ruang gereja itu adalah hanya untuk berrohani, bukan untuk berintelektual. Jadi Rusia bermaksud, dalam gambaran yang lebih besar, Rusia tidak ada dari ini rasional, tapi itu tidak bermaksud tidak ada rasionalisme. Faham? Dia tidak ada kebangkitan rasional seperti Eropah barat sebab dia dua ruang geografi yang berbeza. Tapi tidak maksud itu tidak rasional. Tidak ada reason. Itulah. Ada pengaruh macam Romanian punya Katolik ni dia- ada siapa Eckhart kan. Kalau tengok dalam buku dia ada pengaruh Mr. Eckhart sikit. Itu aku tak tahu, itu aku kena Sebab kaji, dia ada, tapi bila sacred knowledge sebenarnya sacred knowledge ni ada sacred knowledge kan ada Tak payah. more to the intelligence juga maknanya dia tak Ya. spiritual sangat kan. Betul gemuk weh. dia mungkin batas spiritualnya pada striker, pada hierarki gereja ortodoks. Dia ada Tapi tugas seorang penganut adalah untuk berrohani saja. Itu adalah tahap kegembiraan yang paling tinggi. Itu adalah tahap devotee lah kita devote. tahap manusia yang paling baik di antara hidup dia dilahirkan dan hidup dia mati. The state macam itu. Okey. Soalan lain? Allah aku maksud Ya. dia tolak kapitalis semua ni, dia nak balik pada monarki tu lah. Itu- Zah bentuk moden. Maksud dia Sebab Ford dia mau pengembalian Tsar. yang moden lah. Dia mau pengembalian Tsar Dalam bentuk moden ke apa? dalam bentuk Tsar mutlak. Mana ada parlimen, mana ada apa semua. Tak ada Duma tak ada, parlimen tak ada. Dia mau Tsar tu sendiri, Romanov itu sendiri. Ya. Keluarga Romanov itu sendiri. Raja disembah lah. Ya, konsep yang aku cerita tadi lah, demang lebah daun dan sanksi purba, perjanjian antara mereka. Aku jaga kau, basic ni, aku jaga kau, kau jaga aku. Tapi yang paling penting adalah kau jaga sacred tradition aku, sacred tradition ke masyarakat aku, kerana itu adalah the source of existence aku. Tapi pada masa yang sama ia boleh direnungkan sebab dia mengambil konsep Dasein. Jadi Konsep design tu tadi. jadi Alexander Dugin ni eclectic. Dia macam-macam tradisi juga, tapi dia pada masa yang sama promosikan tradisionalisme dalam bentuk dia lah. Yang utamanya inti dia ada sacred tradition. Betul lah. Simpul lah. Kata nak soalan simpul lah. Simpul lah. Okay, kalau tak ada apa soalan kita tutup. Kita minta kesimpulan, minta saudara Aaron bagi penutup kesimpulan. Ya, jadi saya bukan jiwa saya the spektrum politik saya kiri. Saya tak nak lebih spesifik kata saya Marxis ke apa semua. Tapi saya seorang peminat Dugin. Asal saya berminat dengan Dugin adalah apa yang dia ceritakan tentang liberalisme, tentang konsep universalnya, yang juga menyoalkan kepada saya tentang bagaimana konflik budaya ini harus dibawa kalau kita mahukan masyarakat internasionalis seperti yang ingin dibawa oleh revolutionary sosialis dan komunis. Kan? Aspek budaya ni macam mana kita nak sembahyang, sebab ia adalah proses sejarah yang ingin mengakhiri sejarah dengan apa? Tidak bersempadan. Kesejagatan. Kan? Tapi kesejagatan universal liberal ini boleh tak impose di atas tempat lain? Itu yang
membuat saya menyoal. Sampai sekarang saya masih menyoal. Mungkin sampai hari saya mati, saya tetap akan menyoal. Tapi itu adalah fungsi ilmu, sentiasa menyoal, sentiasa mengetahui the subject and object, kan? Jadi Ini sini tengok. Okey. Sebelah tak ada pertanyaan. Jadi apa yang dibawa oleh Dugin pada pendapat saya tentang bukan semuanya adalah universal, tetapi ada ciri universal, tetapi di dalam pengkonsepan yang berbeza itu ada, dan dia akan menjadi persoalan pada bottom line-nya, iaitu racist universalism, iaitu pemaksaan. Bukan saja pemaksaan kohesif, otoriter, tapi pemaksaan minda ke atas tu. Sebab ada persoalan tentang ini persoalan yang sangat menarik. Bekas yang saudara tuju tadi, bekas-bekas tanah jajahan kolonial macam mana? Sebab kita plural society. Caribbean macam mana? Mana kaum Arawak, mana kaum Arawak Indians di Caribbean, semua dah mati. Sekarang kita bawa Negro sebagai Negro tu memang racist punya perkataan, tak betul. Afrika untuk menjadi labor, untuk menjadi rural proletariat pada plantation ekonomi pada masa itu. Ini persoalan Marxis dalam mendekonstruk perkembangan sejarah, kan? Macam mana mencapai internationalism ini? Itu saja. Terima kasih. Maaf kalau membosankan. Ini saya sebenarnya. Terima kasih kepada terima kasih. Last minute je. Terima kasih, tepuk tangan untuk aku kena marah. Okey. Minum buat Ren. Ngantuk je lah. Okey. Tidur dah. Aku dua presentation bro. Ini memang sudah baca. Kau jalan je sekarang kan. Post semua gambar jalan-jalan. Banyak duit je. Tengok post. Makan jalan. Mesti kerinci tak ada lah. Gambar kan mesti kerinci dah tak ada. Ada on the way. Tak gambar dia kan mesti kerinci tak ada. Dia tengah gambar. Dia tengah gambar. Oh, dia tengah gambar. Oh. Gambar dia jalan makan. Iman. Pulang. Puasa? Puasa? Tak ada. Makan tadi. Dia makan tadi. Kan tak boleh makan weh. Bukan sumpahan. Makan Sabah dekat luar Sabah kan sumpahan nanti kau mati je. Dia tak boleh, dia orang Sabah. Orang sini tak apa. Kan tak boleh makan weh. Sumpahan kau. Dah makan. Untuk mengkaji Go waste your time lah macam ni weh. Mesti. aku hanya berminat Republik Google ni benda ni dapat Pernah aku bagi? Tak nak tahu. Kita tamu dulu. Oh. Mana kena bagi? Kampung